Hai, selamat pagi murid-murid. Cikgu harap kamu sehat selalu. Jadi, pada pagi ini kita akan mulakan aktiviti pembelajaran kita, yaitu subtopik aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Oke, pada hari kemarin cikgu sudah terangkan mengenai haiwan yang telah pupus dan haiwan yang diancam kepupusan. Jadi, pada hari ini kita akan lihat apakah aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan ini sehingga boleh pupus. Baiklah, standard kandungan bagi topik ini adalah 5.1, ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Manakala standard pembelajaran adalah 5.1.3, menjelaskan melalui contoh faktor ancaman yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Okey. Apakah faktor utama yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan? Aktiviti manusia menjadi faktor utama ancaman kepada haiwan dan tumbuhan. Okey, mari kita lihat apakah aktiviti manusia yang menyebabkan ancaman kepada haiwan dan tumbuhan ini. Okey. Aktiviti penerokaan hutan secara tidak terancang untuk aktiviti pembalakan, pembangunan, pertanian dan pembinaan jalan raya menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi hidupan liar. Contohnya aktiviti pembalakan yang tidak dikawal. Okay. Kerajaan tidak kawal maka akan berlaku aktiviti pembalakan secara berluasa ataupun pembalakan secara haram, di mana pokok-pokok akan ditebang tanpa mengira saiz. Jadi bila pokok ditebang, haiwan-haiwan tiada sudah tempat tinggal. Okay. Habitat di sini bermaksud tempat tinggal haiwan itu. Okay. Seperti burung, monyet, okay, serangga dan macam-macam lagi. Okay. Jadi aktiviti penerokaan hutan seperti pembalakan, okay, yang mengumpulkan kayu-kayu ni, okay, kalau kita tidak kawal akan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi. Selain pada itu, pembinaan jalan raya, terutamanya di kawasan baru, hutan terpaksa dimusnahkan dan dibersihkan untuk memulihkan jalan raya dibina. Manakala aktiviti pertanian seperti aktiviti pertanian kelapa sawit, kebanyakan hutan ni telah ditebang, pokok-pokok ni telah ditebang dan digantikan dengan pokok sawit. Okay, di mana sebelum ini ada monyet, ada haiwan-haiwan lain, okay? Seperti orang hutan lah. Kalau kita tengok sekarang, orang hutan, apabila hutan ditebang dan pokok-pokok diganti dengan pokok sawit, jadi orang hutan ni tiada tempat tinggal kerana orang hutan ni habitatnya adalah di pokok-pokok yang tinggi. Jadi mereka tak dapat tinggal di pokok sawit. Jadi ini telah menyebabkan kemusnahan habitat sekaligus mengancam kepada haiwan itu sendiri. Okay, haiwan-haiwan ini akan diancam kepupusan. Selain pada itu, aktiviti pemburuan haram, okay, daging, kulit, bulu, gading, tanduk, lemak dan sumbu daripada haiwan ialah hasil buruan secara haram untuk dijadikan sebagai pakaian, makanan, perhiasan maupun ubat tradisional. Pemburuan haram yang berleluasa ini menyebabkan haiwan liar diancam kepupusan. Kalau kita lihat kepada gambar yang pertama ini adalah badak sumbu yang telah dibunuh secara haram. Okay. Kebanyakan pemburu-pemburu ini adalah memburu secara haram, tanpa lesen, tanpa permit. Jadi mereka akan bunuh badak ini hanya mendapatkan sumbunya. Sumbunya tu yang tanduk dekat hidung itu. Hanya untuk dapatkan itu saja mereka terpaksa membunuh seekor badak sumbu. Okay. Hanya untuk mereka sumbu dia yang bernilai itu untuk dari segi ubatan tradisional. Selain itu, gading-gading gajah, kalau kita tengok ni, ini adalah gading-gading gajah yang telah dirampas di sebuah pasaran gelap menjual anggota-anggota badan haiwan. Okay. Gading gajah ni dijual sebagai bahan perhiasan, okay, sebagai hadiah kepada tetamu, sebagai bahan perhiasan orang-orang kaya. Okay.
Lepas itu kita tengok di sini, ini adalah cengkerang penyu pun dijadikan sebagai hiasan. Okay. Ini banyak jenis hiasan yang boleh dijadikan sebagai bilah, sebagai ulu pisau, ulu pedang, macam-macam lagi hiasan yang bernilai beratus-ratus ataupun juta-juta ringgit. Selain pada kita tengok ni di atas gambar ni, gambar yang di atas ni kita tengok ni, ini adalah tenggiling. Okay, kulit dia. Okay. Kulit dia ni bernilai dari segi perbuatan tradisional. Kita tengok sini, ini adalah tanduk kambing gurun, ini adalah kulit harimau bintang, kaki harimau, bulu landak. Semua ini digunakan dari segi perubatan tradisional, di mana ada orang percaya dia mempunyai nilai-nilai penyembuhan yang tinggi. Dan kita tengok gambar di bawah ni diambil pada zaman dahulu. Okey. Masa ini gading gajah sangat besar. Jadi gading gajah ini sentiasa dicari sebagai hadiah pada waktu itu, kerana gading gajah ini bernilai, ada nilai yang sangat tinggi. Jadi apabila haiwan ini diburu secara berleluasa tanpa dikawal, jadi ini menyebabkan kepupusan haiwan. Okey. Selain pada itu, permintaan dari orang ramai menyebabkan haiwan ini diburu secara berleluasa. Selepas itu, aktiviti yang seterusnya adalah pencemaran. Okay, kalau kita tengok di sini gambar tumpahan minyak. Okay, tumpahan minyak ni berlaku di perharian Amerika Syarikat. Okay, ada sebuah pelantar minyak sana meletup lalu melepaskan banyak minyak ke laut. Ambil masa yang sangat lama untuk membersihkan minyak yang telah tertumpah ini. Okay. Selain pada itu, pembuangan sisa kuman dalam air secara terus tidak dirawat, okay, dari kilang selalunya, okay, menyebabkan air sungai itu tercemar dan ikan dalam tu pun akan mati. Okay. Kalau kita lihat sini, ini adalah contoh haiwan yang terkena dengan tumpahan minyak, seperti burung ini. Okay, burung ini apabila dia terkena minyak, sayapnya menjadi basah dan dia tak boleh terbang, dan akhirnya akan mati apabila tak dapat mencari makanan. Okay. Jadi pencemaran seperti plastik sekarang ini sangat membimbangkan. Okay. Tak lama lagi dunia akan dipenuhi dengan plastik-plastik sampah. Okey, seterusnya aktiviti yang mengancam haiwan hidupan adalah bencana alam. Okey, seperti puting beliung. Di negara kita tiada puting beliung. Negara seperti Amerika Syarikat yang ada puting beliung. Okey, bila puting beliung berlaku, dia akan merosakkan kawasan sekitarnya. Okey, itu menyebabkan haiwan-haiwan boleh mati dan habitat pun termusnah. Selain daripada itu, gempa bumi. Okay. Gempa bumi menyebabkan perubahan struktur keadaan. Bukit terbelah, tanah terbelah, okay. Tanah runtuh disebabkan oleh gempa bumi. Jadi sekaligus menghancurkan habitat haiwan itu sendiri. Selepas itu banjir. Okay. Apabila banjir melanda, haiwan-haiwan ini tak dapat lari. Okay. Mereka tak dapat lari, tak dapat mencari tempat yang selamat. Dan seterusnya adalah ribut. Okay. Ribut juga boleh menyebabkan haiwan ini diancam kepupusan kerana kemusnahan habitat itu sendiri serta mengancam nyawa haiwan itu. Okay. Jadi